dari gunung. Ratus tahun aku duduk di situ. Ratus tahun. Diriku turun ke lembah, melihat manusia kecil miskin lagi hidup. Hidup mereka berlangkah-langkah. Dan ku genggam ujulang ke udara, akan ku jerikan bagaikan halilintar. Bebas tanpa mati akan kita susun berbarisan. Menjulang keadilan milik kita, milik semua. Kita hidup bahagia. Milik kita, milik semua. Kita hidup bahagia. Akulah penyair yang turun dari gunung. Ratus tahun aku duduk di situ. Ratus tahun. Diriku turun ke lembah, melihat manusia kecil miskin lagi hidup. Hidup mereka berlangkah-langkah. Dan ku genggam ujulang ke udara, akan ku jerikan bagaikan halilintar. Bebas tanpa mati akan kita susun berbarisan. Menjulang keadilan milik kita, milik semua. Kita hidup bahagia. Milik kita, milik semua. Kita hidup bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Tuan-tuan, saudara-saudara, apa khabar semua? Salam hormat. Semoga semuanya dalam keadaan ceria, dalam keadaan sihat. Hari ini sekali lagi Pak Ayah, dalam sorotan pagi Ahad, sekali lagi bersama-sama tuan-tuan, saudara-saudara, kita mengharapkan semua dalam keadaan sihat, dapat jaga diri masing-masing, dapat jaga keluarga untuk memastikan kita dalam keadaan terjaga, kita dalam keadaan sehat, menjaga SOP untuk memastikan bahawa rantaian COVID-19 ini akan terus terputus dan juga terurai, dan kita semua dulu akan hidup dalam keadaan sedia kala tanpa ada sekatan. Dan kalau tuan-tuan saudara-saudara lihat berita yang saya kira semua orang telah tahu, memahami dalam keadaan kita ni, dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, kita semua dalam keadaan PKP, lebih-lebih dalam pengumuman darurat lagi, kita dalam hidup kita dalam ada pelbagai sekatan dan halangan. Jadi tuan saudara-saudara, sekali lagi Pak Ayah bersama dengan tim Cedol Pak Ayah dalam sorotan pagi pada hari ini untuk kita mengupas serba sedikit tentang berita-berita terkini, ulasan-ulasan terkini, dan juga sedikit kupasan-kupasan, utamanya semalam Pak Ayah bersama-sama sedikit ulasan berkaitan dengan pemergian Allahyarham Tun Saleh Abbas, dan juga kupasan daripada buku yang ditulis oleh almarhum berkaitan dengan perlembagaan, yang saya kira dalam tempoh 1-2 hari lagi saya akan sekali lagi menghabiskan dan juga buku itu, dan juga kita akan mendapat kupasan-kupasan yang lain. Jadi tuan saudara, hari ini hari Ahad 17 hari bulan Januari 2021. Kalau kita lihat semalam berita yang kita telah dengar dan juga kita telah hayati, kita telah dengar, kita juga cermati, kita juga pandang dan juga kita kupas dalam media-media sosial dan juga dalam media-media utama, kes positif, laporan kes positif COVID yang paling tinggi dalam sejarah negara kita,
Maknanya selepas daripada 2019, 2020, 2021 sekali lagi kes COVID yang tertinggi itu menjangkau nombornya 4029 positif yang telah dilaporkan oleh yang berbahagia Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan semalam, yang menjadikan keseluruhan kes yang telah dijangkiti kepada seluruh rakyat Malaysia atau kes yang telah berada di Malaysia 155,095 kes. Jadi ini yang akan membimbangkan kepada kita kalau tengok pecahan semalam juga yang telah mengumumkan Perlis 14 kes, Kedah 195 kes, Pulau Pinang 120 kes, Perak 54 kes, Selangor 1,466 kes, Kuala Lumpur 347 kes, Putrajaya 35 kes, Melaka 44 kes, Johor 719, Kelantan 141, Terengganu 80, Labuan 17, Pulau Pahang 65, Negeri Sembilan 214, Sabah 449, Sarawak 69. Jadi itulah kes yang baru keseluruhannya menjadikan 4029. Semuanya pada kes sebenarnya kita mengharapkan untuk kita sama-sama, dan tak ada orang lain yang boleh bantu kita, tak ada orang lain yang boleh jaga kita kecuali diri kita dan juga keluarga kita masing-masing. Perlu jaga diri kita masing untuk memastikan kita dapat memutuskan rantaian COVID-19 ini. Yang kalau diberitakan daripada sudut virus COVID ini sekarang ini telah dipelbagai, ada yang kata tidak ada simptom, ada yang kata ada simptom dan pelbagai. Jadi kita harapkan apa yang penting pada diri kita, khususnya Pak Ayah sendiri bersama keluarga dan juga teman-teman kita. Jadi apa khabar tuan-tuan saudara-saudara, sekali lagi teman-teman saya yang ada di Tanjung Karang, apa khabar teman-teman saya keseluruhannya di Selangor dan seluruh dunia, waras kabeh harapnya kan, waras ya. Hari Ahad sama saja, sama ada hari Ahad, hari Sabtu ataupun hari apa, semuanya berada di rumah, bekerja di rumah, belajar daripada rumah. Juga semalam pengumuman, kalau kita lihat pengumuman yang telah diumumkan oleh pihak Kementerian Pelajaran atau Kementerian Pendidikan Malaysia, makna keseluruhan daripada institusi ataupun ke sekolah dan ini akan ditutup, kan, akan ditutup kecuali yang melibatkan peperiksaan. Pengoperasian institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan Malaysia seluruh negara. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM merujuk kepada pengumuman Kementerian Kesihatan Malaysia KKM berkaitan jumlah kes jangkitan COVID-19 pada 16 Januari mana semalam, dan trend kes yang semakin meningkat ke belakang ini. Susulan itu KPM atau Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengadakan perbincangan dengan pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara MKN. Berdasarkan perbincangan, Kementerian Pendidikan Malaysia memutuskan sesi persekolahan secara bersemuka yang mula 20 Januari 2021 bagi seluruh negara hanya akan melibatkan murid yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia atau SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Kemahiran Malaysia SKM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia ST STAM dan juga Diploma Vocational Malaysia DVM tahun 2020 serta peperiksaan antarabangsa setara. Semua murid sekolah rendah dan murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah pula akan mengikuti pembelajaran melalui kaedah pengajaran dan pelajaran di rumah PR mengikut kesesuaian guru dan murid mulai 20 Januari 2021. Ini pengumuman yang telah diberikan, yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan dengan sesi persekolahan dan juga pendidikan, maknanya kecuali yang periksa SPM, STPM dan yang sesuai dengannya akan pergi sekolah dan juga mengambil peperiksaan. Yang lain pembelajaran di rumah, kan, pelajar di rumah. Jadi kita harapkan adik-adik, anak-anak semuanya yang akan menduduki peperiksaan SPM khususnya dan juga peperiksaan lain STPM dan sebagainya, harap boleh bersedia, boleh sama-sama untuk kita belajar dan juga kita mengikuti pembelajaran itu dengan baik dan juga sempurna. Dan juga bagi pelajar-pelajar di negeri Selangor ataupun seluruh penduduk di negeri Selangor boleh
yang akan mengikuti peperiksaan SPM boleh ikuti satu link pembelajaran ataupun tuition rakyat kan, tuition rakyat yang dikendalikan oleh pihak kerajaan negeri Selangor. Saya kira satu ni yang cukup baik yang boleh diikuti oleh semua pelajar-pelajar dan pelajar-pelajar SPM, calon-calon SPM boleh ikuti pembelajaran ini, iaitu boleh pergi kepada boleh ikuti salah satu daripada adalah seminar pecutan akhir SPM dan STPM, iaitu Inisiatif Bagi Kerajaan Negeri Selangor. Boleh pergi kepada link kepada eptrs.my ataupun link PTRS Pendidikan Tuition Rakyat Selangor. Pergi situ, boleh tengok kat situ, boleh daftar, boleh ikuti pembelajaran secara percuma, secara online, khususnya untuk pecutan akhir ini. Jadi kita harapkan untuk semua anak-anak yang di Selangor yang mengikuti pembelajaran SPM boleh ikuti satu inisiatif pembelajaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan negeri Selangor ini, iaitu program tuition rakyat secara percuma ini. Mengikuti pembelajaran boleh daftar dekat situ, boleh buka eptrs.my ini, boleh daftar dekat sini dan boleh mengikuti pecutan akhir untuk pelajaran sains, bahasa Melayu, sejarah dan sebagainya. Jadi kat situ boleh daftar. Jadi kita harapkan untuk semua pelajar-pelajar, anak-anak dan ibu bapa yang mungkin bimbang bagaimana anak-anak boleh nak belajar daripada mana, sumber mana, selain daripada biasanya anak-anak pergi tuition kalau nak pergi SPM dan sebagainya. Jadi Negeri Selangor sediakan tuition percuma secara online kepada anak-anak dan juga daftar melalui eptrs.my yang saya sebutkan tadi, atau tidak kalau lupa dan tidak ni boleh pergi je dekat laman web ataupun ni Kerajaan Negeri Selangor, cari pusat tuition percuma, tuition rakyat PTRS, dan boleh lihat daripada situ. Jadi itu antaranya. Jadi pertamanya berkaitan COVID-19, persekolahan, tuition percuma yang diwawarkan oleh pihak kerajaan untuk satu inisiatif kepada anak-anak kita. Jadi kita harapkan anak-anak kita yang sedang buat persediaan untuk peperiksaan SPM, peperiksaan STAM dan juga STP dan sebagainya, kita harapkan mereka bersedia dalam tempoh ini dan juga mereka boleh mendapatkan inisiatif khususnya kepada pelajar SPM yang saya sebutkan tadi di pihak Kerajaan Negeri Selangor. Jadi itu antaranya. Dan yang akhir pada saya untuk sorotan pagi kita pada pagi ini adalah saya nak menyuruh satu terbitan buku yang telah dikeluarkan, ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, iaitu Islam dan Melayu. Buku yang telah ditulis, diterbitkan ini, Islam dan Melayu, saya kira satu buku yang cukup menarik, cukup baik dan juga mendalam kupasannya dan tulisannya daripada buah fikiran antara cendekiawan Melayu yang ada, iaitu Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil atau Ustaz Siddiq Fadil ini, Islam dan Melayu, yang diterbitkan oleh yang telah diterbitkan pada tahun 2012 dia telah diterbitkan 2012. Dalam buku ini dia menceritakan dengan pelbagai situasi dan juga kandungannya yang saya kira cukup menarik. Ada kata pengiring, kata pendahuluan pengantar, menatap wajah citra Melayu dalam sejarah, pantang Melayu diaibkan, bangsa bermawah tidak rela dihina, memaknai kemerdekaan, pembebasan, pencerahan dan juga pemperkasaan. Saya baca sedikit kata pengiring yang mana buku ini telah ditulis atau diterbitkan oleh Akademi Kajian Ketamadunan dan Kolej Darul Hikmah. Kolej Darul Hikmah, sedikit tulisan dalam pendahuluan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil yang merupakan pengurusi kepada isu Darul Ihsan. Penerbitan buku Islam dan Melayu ini sebenarnya didahului dengan rasa ragu
Apakah kehadirannya masih punya erti di dunia pembukuan yang semakin kaya? Masihkah ada tempat bagi tulisan seorang guru tua dari pendalaman Sungai Ramal Dalam ini di pentas kecendekiawan yang semakin padat dengan karya para gergasi intelektual kelas dunia? Alhamdulillah, akhirnya timbul juga keberanian menerbitkannya dengan wajah dan muatan yang seadanya. Keberanian ini datang setelah terinspirasi dengan ayat 122 surah Al-Taubah yang membawakan pesanan inhar. Misi kecendekiawan itu untuk menyampaikan peringatan kepada khalayak umat. Keraguan juga menghilangkan setelah terkesan dengan kata-kata seorang penyair budayawan kenamaan Rendra dalam satu peristiwa sastra. Beliau mengucapkan kata-kata yang sangat mengesankan bahawa di dunia persilatan tidak ada juara nombor 2, tetapi di dunia persuaratan tidak ada juara nombor 1. Maksudnya di gelanggangan adu kekuatan fizikal, aturan mainnya adalah singkir menyingkir. Untuk khalayak nobatkan sebagai juara, seorang pesilat harus menyingkirkan semua saingannya. Tetapi di gelanggang keilmuan, aturan mainnya berbeza. Tidak ada singkir menyingkir. Yang berlaku adalah adat saling hormat, saling menghargai dan saling memerlukan. Kaum ilmuwan tampil dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeza-beza. Setiap orang mempunyai khalayaknya tersendiri. Namun persuratan adalah medan kesalingan, bukan gelanggang persaingan. Tidak semua khalayak akan senang dengan segala yang tersurat dan tersirat dalam tulisan ini. Memang ia bukan karya lipur lara yang dicipta untuk menghibur hati yang duka. Apabila suatu pendapat telah terlontar di hadapan khalayak, maka apapun reaksinya, diterima atau ditolak, harus disingkapi dengan lapang dada. Kedua-duanya, yang menerima dan yang menolak, wajar dihargai selayaknya. Justru di dunia wacana, lawan pendapat adalah rakan berfikir. Setiap pendapat yang terungkap menyenangkan atau menyakitkan. Semangat yang mendasari tetap sama. Ingin jujur kepada diri sendiri, memuji tanpa motif untuk mengampu, mengkritik tanpa maksud untuk menyakiti. Jadi tulisan tentang Islam dan Melayu ini sebenarnya tidak lahir dari niat untuk menulis sebuah buku. Ia adalah himpunan makalah, kata penghantar, nota ceramah dan juga teks ucapan. Bahan-bahan yang berserakan itulah yang dikumpul, dipilih, ditapis, diubah suai dan kemudian dihidangkan kepada khalayak dalam kemasan sebuah buku. Kami mohon pengertian para pembaca yang mungkin akan terganggu dengan unsur pengulangan fakta yang memang tidak terelak, kerana setiap judul dalam buku ini sebenarnya adalah sebuah makalah yang berdiri sendiri. Bagaimanapun, ia bukanlah pengumpulan melulu, meskipun berulang, tetapi tak ada kelainannya dari sedikit sudut pandang dan gaya pengungkapannya. Jadi itu sedikit saya kira tulisan dan juga himpunan apa yang dibuat ini cukup baik kan, untuk kita semua dalam situasi suasana dunia politik dan juga kepelbagaian pandangan umum, khususnya berkaitan dengan Islam, khususnya dengan pembudayaan Melayu dan juga sikap pemimpin Melayu, umat Melayu dan semuanya. Yang akhir, sebelum saya akhiri sesi sorotan pagi pada hari ini, dalam halaman ke-22, halaman ke-22 salah satu dari yang ditampilkan di sini dalam buku yang ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil ini, Islam dan Melayu ini, kan, adalah tentang apa yang ditulis oleh sastrawan negara Usman Awang Tongkat Waran, yang mengangkat tema penghinaan dan cabulan maruah rakyat kecil lewat puisinya Surat dari Masyarakat Burung kepada Datuk Bandar. Tuan Datuk Bandar, kami masyarakat burung telah mengadakan mesyuarat agung. Pada suatu pagi yang manis dan ranum, di atas bangunan parlimen yang kosong, seluruh kaum burung telah diwakili oleh para cerdik pandainya, kecuali perwakilan burung gagak yang sibuk dengan urusan kematian, penembakan bangkai hanyut di Sungai Kelang.
Sidang ini dihadiri juga oleh pemerhati undangan, perwakilan kupu-kupu yang ada kepentingan dengan persoalan yang kami bincangkan. Tuan Datuk Bandar, meski kami tidak pernah mengangkat Tuan sebagai datuk kami kerana perbezaan fahaman taraf datuk dan cucu, kerana kalian pendapat antara rambut dan bulu, tuan-tuan telah mempermaniskan gelaran menyebut rambut pada diri tuan-tuan, sedangkan untuk kami tuan namakan perkataan bulu. Kami tetap menghormati tuan yang pernah menjanjikan untuk menghijaukan seluruh wilayah. Tapi manusia kota ini telah membunuh kehijauan alam semata-mata untuk mengejar kehijauan ringgit. Sejak lumpur kota ini menjadi batu-batu, kami masyarakat burung menjadi mangsa yang bisu. Mendiang burung belatuk menjadi korban punggur rembah. Burung merbuk telah ditipu dengan nama padang merbuk, sedang mereka dipenjarakan di tempat yang tuan namakan sangkar. Perwakilan burung pipit telah mengumumkan protes kerana menuduhnya sebagai pipit pekak makan berhujan. Ia disokong kuat oleh burung punai bahawa tuan telah menghina kaum jenis mereka. Namun, menandakan benda-benda rahsia di tempat rahsia di tubuh datuk dengan nama pipit dan punai. Sedangkan kami tahu pipit dan punai datuk tidak pandai terbang. Tuan Datuk Bandar, surat ini merayu kebijaksanaan tuan, pidarilah tiap pucuk dan akar tumbuh-tumbuhan, tiap helai daun, tiap kelopak bunga, tiap kerimbunan, itulah rumah kami, kediaman kami turun-temurun. Malah demi kesihatan manusia, kesihatannya, kebahagiaannya, kedamaiannya, alam semula jadi 1000 keindahan mekar di bawah matahari tersinar. Ini tulisan sastrawan negara Usman Awang atau Tongkat Waren yang terkandung dalam buku Islam dan Melayu ini, dan juga boleh dilihat di sini. Kalau kita lihat dengar tadi apa yang saya telah kupas, saya telah baca, ini berkaitan, walaupun dia nampak tulisan Usman Awang ini berkaitan burung, tapi dia ada kaitan dengan kehidupan manusia sekarang. Kalau kita lihat sekarang ini dalam pandemik COVID, mesti ada kesannya kerana banyak keingkaran dan juga apa yang manusia buat sendiri. Jadi itu antaranya kupasan kita pada hari ini. Jadi kita harapkan untuk pemimpin negara, Yang Berhormat Perdana Menteri, menteri-menteri, seluruh ahli parlimen dan juga pemimpin negeri perlu ingat bahawa, dan seluruh pemimpin dunia perlu ingat bahawa apa yang berlaku sekarang, pandemik COVID-19 ini, ingatan Allah SWT dan Tuhan kepada manusia bahawa sebesar mana pun, terror mana pun, pandai mana pun, bijak mana pun manusia, maka manusia perlu kembali bahawa dunia ini keseluruhannya adalah ciptaan Allah SWT, dan pandai mana pun kita mencipta pelbagai daripada sudut medianya, daripada sudut sainsnya dan sebagainya, apapun dia akan kembali bahawa Allah SWT jauh dan menguasai dan mengetahui keseluruhannya. Jadi sudah itulah COVID-19 ini akan mengajar kita bahawa kita perlu hargai keseluruhannya. Jadi untuk itu terima kasih banyak pada hari ini kupasan sedikit sorotan pagi Ahad, kan, sudah tentulah dengan keadaan COVID-19, pengumuman PKP 2.0 yang kita tak tahu akan berakhir bila, walaupun ada tarikh, mungkin saya lihat daripada sudutnya akan disambung terus dalam situasi darurat, kan, penghalangan daripada sudut ekonomi dan sebagainya, dengan tahap pengangguran yang saya kira bertambah banyak. Dikabarkan kilang-kilang tutup, besok kita akan kupas sedikit kilang tutup, beberapa kilang, dan juga pendapat sedikit daripada teman-teman yang telah kehilangan kerja, dan bagaimana juga teman-teman kita yang masih menghadapi masalah banjir, dan berada di pusat-pusat
kan, di pusat-pusat ni dan juga yang rumahnya dan sebagainya. Kita sebenarnya cuba untuk sama-sama, tetapi pihak kerajaan negeri Pahang dan apa maknanya ada sedikit halangan kepada teman-teman NGO yang berada dalam zon merah ini untuk bersama-sama mereka. Jadi itu sedikit, insyaAllah besok Pak Yah akan bersama sekali lagi dalam surutan pagi Isnin untuk mengupas sedikit, dan saya dan juga Pak Yah akan bersama secara live daripada bersama dengan petani kita daripada sawah sepadan Tanjung Karang, itu kampung kelahiran Pak Yah sendiri kan. Akan dapat sedikit pandangan tentang sawah padi kan, keadaan di sawah padi bagaimana, bagaimana keadaan musim sawah padi, apa yang sedang dibuat, dan juga perkembangan pengurusan sawah padi yang bagaimana yang diperlukan dan sebagainya. Besok kita akan sedikit buat lintas langsung bersama dengan petani kita di sawah sempadan Tanjung Karang. Jadi terima kasih banyak kepada tuan saudara-saudara. Sekali lagi Pak Yah mohon ampun dan maaf, mungkin ada yang terkurang, ada yang terkasar, ada yang tidak senang hati dan sebagainya. Apapun pada kita sama-sama jaga diri, kita jaga kita, dan juga keseluruhannya dapat memutuskan rantaian COVID-19 sama ada bagi khususnya kepada golongan yang berisiko dan sebagainya. Dan terima kasih banyak, dan juga lupa Pak Yah dan juga seluruh kru yang terlibat, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas barisan hadapan kan, sama ada petugas-petugas hospital, klinik, keselamatan dan sebagainya. Kita ucapkan ribuan terima kasih, dan terus dapat memberikan hikmat yang terbaik kepada rakyat. Semoga Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sebaiknya kepada tuan-tuan yang telah memberikan hikmat yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.